Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu lagi dalam video untuk tajuk fungsi trigonometri. Okey, kita fokus pada persamaan trigonometri. Okey, sebelum itu mari kita lihat bagaimana tips untuk mengira nilai sudut dalam setiap sukuan sehingga 2 pi radian ataupun 2 putaran. Okey, untuk sukuan pertama, sudut yang diperolehi iaitu theta. Ini adalah sudut tirus. Okey, bagi sukuan kedua, nilai sudut adalah 180 darjah tolak theta. Sukuan ketiga 180 darjah tambah theta. Dan sukuan keempat 360 darjah tolak theta. Okey, itu adalah untuk satu putaran sudut. Okey, untuk putaran yang kedua, pada sukuan pertama, sudut adalah 360 darjah tambah dengan theta tadi. Sukuan kedua 540 darjah tolak dengan theta. Sukuan ketiga 540 darjah tambah theta. Dan sukuan keempat 720 darjah tolak theta. Okey, para pelajar dinasihatkan supaya menghafal tips ini untuk memudahkan kamu mengira dalam exam nanti. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan contoh soalan yang pertama. Soalan berkenaan dengan persamaan trigonometri. Okey, so kita lihat dulu pada soalannya. Okey, soalannya adalah selesaikan persamaan berikut untuk theta di antara 0 hingga 360 darjah. Okay, yang pertama, A sin theta sama dengan 0.5736. Yang kedua, cos theta bersamaan dengan negatif 0.6428. Dan yang ketiga, C tangent theta bersamaan dengan negatif 1. Okey, bila soalan selesaikan persamaan trigonometri, dalam kes ini bermakna pelajar harus mencari nilai sudut yang memenuhi persamaan tersebut. Okey, so cikgu akan tunjukkan satu persatu bagaimana untuk menjawab soalan ini. So kita mulakan dengan soalan A tadi. Okey, iaitu soalannya adalah sin theta sama dengan 0.5736. Okey. So yang pertama ialah bila kamu dapat soalan seperti ini, yang pertama kamu mesti lihat nilai yang diberi ini adakah dia positif atau negatif. So bagi soalan ini, nilai yang diberikan adalah positif 0.5736. Okey, soalan kita berkaitan dengan sin. Okey, sin positif adalah dalam sukuan yang pertama dan juga sukuan yang kedua. Okey, bermakna theta kamu nanti akan ada di dalam dua sukuan, iaitu sukuan pertama dan juga sukuan kedua. Okey, seterusnya kita perlu mencari nilai sudut theta ataupun yang kita panggil sebagai sudut rujukan ataupun reference angle. Okey, macam mana nak cari sudut rujukan ataupun theta kita? So cara dia adalah kamu tekan kalkulator. Okey, kamu tekan dalam kalkulator, kamu tekan shift and then tekan sin. So dia akan keluar di skrin kalkulator kamu sin kuasa negatif 1 dan kamu typekan nilai 0.5736. Okey, cikgu ingatkan sekali lagi pada para pelajar, tanda di hadapan adalah hanya untuk menentukan sukuan. Okey, dalam pengiraan kamu tak perlu masukkan tanda yang diberikan. Okey, so seterusnya bila kamu dah tekan sin, shift sin tadi, so kamu akan dapat nilai untuk theta adalah bersamaan dengan 35 darjah. So ini adalah sudut untuk theta ataupun sudut dalam sukuan pertama. Okey, disebabkan nilai sin positif dalam sukuan pertama, so ini adalah jawapan kita yang pertama. Okey, nilai yang kedua, okey, untuk menulis jawapan pelajar boleh letakkan koma untuk jawapan yang kedua. Okey, jawapan yang kedua adalah sin berada dalam kuadran kedua.
So formula tadi yang kita telah lihat ialah 180 darjah tolak dengan theta kita iaitu 35 darjah. So untuk sukuan kedua ini kamu akan dapat, cikgu tuliskan balik jawapan yang sebenarnya adalah 35 darjah sukuan pertama. 180 tolak 35, kamu akan dapat 145 darjah. So ini adalah jawapan bagi soalan yang pertama. Okey, kita lihat pula pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah cos theta sama dengan negatif 0.6428. Okey, yang pertama kita lihat dulu tanda negatif. Negatif untuk cos. Okey, negatif untuk cos bermakna sukuan yang terlibat adalah sukuan yang kedua dan juga sukuan yang ketiga. Okey, kalau para pelajar telah lupa, boleh rujuk balik video cikgu yang sebelum ini bagaimana cara untuk mengingat sukuan positif untuk nilai apa. Okey, kita ingat lagi kita guna akronim hari itu iaitu semua suka tengok kartun. Okey, so dalam sukuan kedua dan sukuan ketiga cos bernilai negatif. Okey, setelah kamu kena pasti sukuan yang terlibat, sekarang kita akan kira sudut rujukan iaitu theta kita. Okey, dengan cara kita tekan shift cos. Okey, so shift cos adalah cos kuasa negatif 1 dan masukkan nilai 0.6428. So kamu akan dapat nilai theta adalah 50 darjah. Okey, ini adalah sudut dalam kuadran pertama, tetapi kamu tidak boleh ambil sebagai jawapan. Okey, ini hanya sudut rujukan. So untuk jawapan kita, theta kita mesti ambil dalam kuadran kedua iaitu formulanya 180 darjah tolak dengan sudut rujukan tadi 50 darjah, dan bagi kuadran ketiga sudutnya adalah 180 darjah tambahkan dengan 50 darjah. So kita akan perolehi jawapannya adalah 130 darjah dan juga 230 darjah. Okey, ini adalah jawapan untuk soalan B. Okey, kita lihat pada soalan yang seterusnya, soalan C. Okey, soalan C adalah tangent theta bersamaan dengan negatif 1. Okey, negatif untuk tangent. Okey, di manakah sukuan yang negatif untuk tangent? Okey, untuk tangent negatif, sukuan yang terlibat adalah sukuan yang kedua dan juga sukuan yang keempat. Okey, so sekarang kita akan kira dulu sudut reference kita. So kita tekan shift tangent 1. Okey, jangan masukkan negatif 1 tapi hanya type 1. So di sini kamu akan dapat sudut reference kita adalah 45 darjah. Okay, tetapi ingat ini adalah sudut dalam kuadran pertama. So ini bukan jawapan akhir kita. So untuk jawapan akhir kita mesti ambil dalam kuadran yang kedua. So kuadran kedua formulanya 180 darjah tolakkan dengan theta tadi 45 darjah. Manakala kuadran keempat 360 darjah tolak dengan 45 darjah. So jawapan yang kita akan perolehi ialah 135 darjah dan juga 315 darjah. Okey, ini adalah jawapan untuk C. Okey, boleh faham ya setakat ni? Okey, kita pergi pada contoh soalan yang kedua. Okey. Contoh soalan yang kedua, okay, kalau kamu lihat soalan kedua dia melibatkan ada kuasa 2. Okey, ada kuasa 2. Okey, so bagaimana menyelesaikan soalan yang melibatkan kuasa 2? So kita lihat satu persatu dulu. Okey, soalan yang pertama, 2 cos kuasa 2 theta bersamaan dengan 1. Okey, so cara dia mula-mula adalah kamu kena permudahkan. 2 ni kita kena pindahkan ke sebelah kanan bersamaan. So kamu permudahkan dahulu cos kuasa 2 theta sama dengan 1/2. Okey, kemudian untuk hilangkan
kuasa 2, so kita akan square root. Okay, so dalam add math, ingat square root mesti ada plus minus, maksudnya akan melibatkan dua nilai positif dan negatif. So dia akan jadi positif and negatif square root 1/2. Okay, itu adalah untuk cos theta. Okay, sekarang nilai yang kita cari melibatkan dua nilai, iaitu positif dan negatif. So bermaksud jawapan kamu akan melibatkan semua sukuan, kuadran 1, kuadran 2, kuadran ketiga dan juga kuadran yang keempat. Okay, sekarang kita akan cari dulu sudut refer kita. Okay, so kita tekan shift cos. Okay, jangan lupa simbolnya adalah punca kuasa 2, bukan 1/2. So kamu tekan shift cos punca kuasa 2 1/2. So nilai yang kita akan dapat di sini adalah 45 darjah. Okay, itu adalah jawapan pertama yang kita boleh terima. Okay, seterusnya, okay, untuk kuadran yang seterusnya, okay, so kita boleh terus kira untuk jawapan akhir lah. So kuadran pertama 45 darjah. Okay, kuadran kedua 180 tolak 45, so kamu akan dapat 135 darjah. Kuadran ketiga 180 darjah tambah 45 darjah, so kamu akan dapat 225 darjah. Dan kuadran keempat 360 darjah tolak 45 darjah, so kamu akan dapat 315 darjah. So semua jawapan ini perlu dituliskan dengan lengkap. So itu adalah jawapan bagi soalan A. Okay, kita lihat pula soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, 4 tangen kuasa 2 theta bersamaan dengan 1. So sekali lagi kita lihat di sini ada kuasa 2. Okay, dan di hadapannya ada nilai 4. So kita permudahkan dahulu persamaan kita. Okay, kita bahagikan 1/4. Dan untuk hilangkan kuasa 2, kita akan square root plus minus square root 1/4. Okay, so square root plus minus bermakna melibatkan semua sukuan kuadran 1 hingga kuadran yang keempat. Okay, so kita akan kira sudut rujukan dia. Okay, kita tekan shift tangent. Okay, so kita akan dapat nilai theta bersamaan dengan 26.57. Okay, 26.57 darjah. Okay, itu adalah sudut dalam kuadran pertama. So untuk jawapan kita kena ada 4 nilai. So kuadran pertama kita dah dapat dah. Okay, untuk kuadran kedua 180 darjah tolakkan 26.57. So kamu akan dapat 153.43 darjah. Okay, untuk kuadran ketiga kita akan tambah 180 darjah, tambahkan dengan 26.57. So kamu akan dapat 206.57 darjah. Dan untuk kuadran keempat kita akan tolak 360 tolak 26.57. So kamu akan dapat 333.43 darjah. Okay, ini semua adalah jawapan yang perlu kamu berikan untuk mendapat markah penuh. Jangan lupa saksikan video part 2 untuk tajuk persamaan trigonometri.